Assalamualaikum, apa khabar semua? Bertemu kembali pada sesi PDPR kali ini untuk tajuk Sayangi Diri, Pendidikan Kesihatan Tahun 4. Baik, murid. Jadi hari ini kita akan ulang kaji sedikit lah berkenaan dengan tajuk peers. Peers ni bermaksud rakan sebaya. Okey, tapi dalam istilah lain juga peers ini untuk pendidikan kesihatan dia merupakan pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial. Okey jadi apa yang kita nak belajar hari ini? Ulang kaji sebenarnya kita nak belajar dah. Cuma kita nak ulang kaji supaya betul-betul kita mahir, kita betul-betul dapat memantapkan lagi lah ilmu kita berkenaan dengan tajuk-tajuk pendidikan kesihatan tahun 4 ni. Okey, jadi yang pertama murid-murid kena sedar dalam usia murid-murid dah semakin membesar ini, pada usia 10 tahun ini dah mula menampakkan perubahan daripada segi fizikal dan emosi yang mana murid-murid dah semakin tinggi, dah makin melebar dan dia dah semakin bidang. Okey, dan ada perubahan-perubahan lain untuk akil baligh bagi lelaki dan juga perempuan. Dan setelah apa yang kita telah belajar sebelum ini berkenaan dengan akil baligh ini perubahan daripada jerawat, okey, daripada segi bentuk tubuh badan kita, dan ini amat penting untuk murid-murid peka dan berhati-hati terhadap persekitaran kerana ada yang memerhatikan dan tak semua orang berniat baik terhadap kita. Jadi kita perlu sentiasa berhati-hati supaya tidak dapat diganggu dapat gangguan seksual daripada orang-orang yang kita tidak kenali ataupun orang yang kita kenali juga, dan orang-orang ini adalah orang yang jahat lah, yang tak boleh kita berikan, orang kata kita tak boleh berikan kerjasama dengan mereka apabila dia orang minta sesuatu. Okey, dan juga daripada segi perubahan emosi. Emosi kita akan mudah cepat nak marah, cepat nak iri hati, okey. Cepat nak menyalahkan orang dan sebagainya. Ini sikap-sikap negatif ini yang perlu kita kikis yang perlu kita ubah dan jangan ikut. Okey. Seterusnya untuk peers ni kita perlu jaga fizikal, jaga diri dari segi fizikal dan emosi, sentiasa berpegang pada ajaran agama. Seperti yang saya maklumkan tadi lah seperti yang saya beritahu tadi, kita kena jaga fizikal kita. Okey, daripada perubahan-perubahan ini yang menarik minat orang lain. Jangan kita, untuk perempuan terutamanya, jangan suka mendedahkan. Apabila dah akil baligh kan wajib untuk memakai tudung dan menutup bahagian dada. Okey, jadi murid-murid kena faham itu. Jangan mudah untuk kita menunjukkan dengan orang lain. Terutama di media sosial. Cikgu ada murid-murid yang cikgu follow IG-nya, Instagram-nya, dan apabila kadang-kadang dia post dekat IG, story ke ataupun post dekat IG, ada yang tak pakai tudung. Okey, jadi ini sesuatu yang tidak elok lah. Jadi di sini saya ingin mengingatkan murid-murid apabila nak keluar, tak setidaknya keluar di rumah, tetapi apabila hendak postkan gambar kita di dalam IG story, WhatsApp story dan sebagainya, pastikanlah bertudung menutup aurat. Dan begitu juga yang lelaki, jangan menunjukkan bahagian peha, lutut ke atas. Jadi kena tahu kita punya bahagian aurat untuk lelaki ni antara pusat hingga lutut. Kena jaga perkara itu. Dan emosi kita jugalah, tadi saya cakap jaga emosi. Jangan cepat nak merajuk dengan ibu bapa, okey. Kena dengar cakap mak bapak, jangan melawan dan sebagainya. Itu perkara-perkara yang sangat penting waktu pada ketika kamu ingin membesar ini. Sebabnya apabila kamu amalkan benda yang tak elok, contohnya kamu suka marah mak ayah kamu, walau baru usia 10 tahun ni, nanti dia akan terikut, dia akan terbawa. Nanti kamu darjah 5 kamu suka marah mak ayah kamu. Darjah 6 pun kamu suka gaduh dengan mak ayah kamu. Sampai tingkatan sekolah menengah pun lagilah teruk. Kes terbaru baru-baru ini, ada anak bunuh ibu bapa, ada anak bunuh mak ayah dia di Pahang baru ni. Sebabnya bergaduh pasal ajaran agama, pasal konsep ketuhanan. Itu antara orang kata kejadian-kejadian yang tidak seharusnya berlaku lah. Dan
Mungkin juga puncanya sebab daripada awal dulu kanak-kanak tu memang anak ni suka melawan mak ayah dia. Okey, jadi jangan melawan. Kita sebagai anak kena sentiasa ikut dan redha. Kita suka ke, kita tak suka ke, kita kena dengar cakap mak ayah kita. Okey, seterusnya uh, yang ketiga, pentingkan agama dan keluarga. Tu macam saya cakap tadi. Agama tu nombor satu. Ajaran Islam telah menetapkan supaya kita tutup aurat, tutup aurat. Ajaran Islam tetapkan kita solat, kita solat. Jangan tak solat, jangan tinggal solat. Okey, terutama bila kamu dah akil baligh ni. Kemudian sayangi keluarga kita. Pentingkan keluarga kita. Kita jangan nak pentingkan kawan-kawan. Kalau kawan ajak keluar pergi sini pergi sana, asyik nak keluar, nak ikut aja. Walaupun mak ayah kita tak bagi tapi kita nak keluar juga. Itu semua tidak elok. Okey, kalau kawan kita ajak main game, pada kita ikut tu ada game kan, lawan pairing, tapi mak ayah kita perlukan kita untuk bantu di dapur ataupun di kebun dan sebagainya, jangan main game. Tolonglah ayah kamu, tolonglah ibu kamu. Itu lebih utama dan lebih besar manfaatnya juga kebaikannya untuk kita, insya-Allah. Okey, seterusnya yang keempat, kuatkan iman. Jangan mudah terpengaruh dengan anasir negatif. Apa tu anasir negatif? Pengaruhlah. Ajakkan, bisikkan kawan-kawan, ajakkan kawan-kawan ataupun bisikkan syaitan, nak ajak kita buat benda yang tak elok. Tak payah pergi solat lah, tak payah pergi kelas lah, tak payah masuk kelas PDPR lah, kan. Kita buat main-main je, kan. Kita tak payah buat latihan betul-betul lah. Kita tulis je, kita dah hadir, kita dah buat, tapi tak payah hantar PDPR. Itu benda tak elok. Jangan buat sikap seperti itu. Okey, kita di sekolah, cikgu dah berusaha yang sebaik mungkin, yang semudah mungkin untuk memudahkan murid. Kalau setengah sekolah tu di luar tu satu subjek banyak belajar kan, tapi kita sekolah kita dah pilih subjek-subjek tertentu untuk kita belajar, tak banyak, dan kita fleksibel, boleh sampai malam kelas kita. Jadi harapan cikgu supaya murid-murid semualah sertailah PDPR. Okey, dan jangan terpengaruh dengan anasir negatif ni, terutama perkara-perkara yang tak elok macam isap dadah, isap rokok dan sebagainya. Untuk lelaki, perempuan pun sama lah sekarang, isap vape. Ni perkara-perkara yang tidak elok diamalkan. Jangan amalkan, jangan ikut dan jangan buat. Okey, dan yang terakhir, okey, tetapkan niat untuk menjadi orang yang berguna, okey, pada agama, bangsa dan negara. Seperti adik Mariam ni, kakak kamu ni, dia tinggal darjah 5 kan. Darjah 5, adik Mariam Muzamil ni menang pingat emas pertandingan inovasi dari kecipta. Apa dia buat? Ada baca tak cerita pasal dia ni? Dia buat makanan kucing, makanan kucing dan makanan anjing ni menggunakan kulit siput. Kulit siput dan juga kulit udang. Mungkin dia tumbuk-tumbuk agaknya di blender, dia letak kari ke, dia letak garam ke, tak tahulah kan. Tapi telah memenangi pertandingan atas kreativiti, yang mana mungkin kita lihat benda tu kecil, tapi di peringkat antarabangsa benda tu besar. Jadi apa yang boleh kita buat kalau kita nak ikut jejak kakak Mariam ni? Kita buat apa yang kita suka, tapi sentiasa dalam landasan yang betul lah, kan. Kita suka, contohnya kita suka mancing. Okey, pergilah mancing kan. Mancing tapi ikutlah waktu, janganlah tengah-tengah azan tu pergi mancing. Pergi mancing, mana tahu rezeki kamu baik, dapat ikan yang besar, ikan yang pelik, ikan yang tak pernah orang jumpa, dan kamu akan jadi terkenal dan boleh mendatangkan keuntungan daripadanya. Okey, kalau murid minat kompos stem, kompos stem, kan. Mana tahu boleh terjumpa stem yang unik ataupun rekod kamu kompos stem tu boleh banyak. Okey, dan lebih banyak ataupun lebih kata bilangannya tu lebih banyak daripada orang lain pernah kumpul. Buat saja apa yang kamu nak buat, yang kamu suka, tapi sentiasa berlandaskan agama Islam, dan juga peraturan ataupun undang-undang negara kita. Okey, itu saja daripada cikgu untuk ulang kaji kali ini, tajuk sayangi diri di bawah tajuk Pierce pendidikan kesihatan tahun 4. Okey, terima kasih semua. Bye.